Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang dimuliakan, kita hormati seluruh Rajutan Puasa, pimpinan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita yang berkesempatan dan berkelapangan untuk sama-sama hadir malam ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah kita manfaatkan kesempatan waktu yang ada sementara menanti masuknya waktu solat fardu isyak nanti sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu seperti yang telah dimaklumkan, seperti yang telah diprogramkan. Jadi insyaAllah saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, kita akan berkongsi hadis-hadis yang telah disusun, yang telah dirakam, yang telah dihafaz oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui kitabnya, kitab Adab Al-Mufrad. Rasa macam dah lama tak datang surau ni. Baru datang semalam. Kan? Hari ni sama lagi dengan tuan-tuan. Jadi insyaAllah apa yang ada dalam kitab Adab Al-Mufrad. Apa itu kitab Adab Al-Mufrad? Itu kitab hadis-hadis sahih daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini saya yakin tuan-tuan perempuan banyak kali dengar, selalu dengar. Antara ulama-ulama hadis yang paling masyhur dan yang paling besar namanya. Serta ada sebuah kitab kan, yang di mana terhimpun dan terkumpul di dalamnya semua hadis-hadis sahih yang bernama Sahih Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. Dan tidak kurang hebat jugalah Sahih Imam Muslim. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim ini kalau bergabung keduanya diberi nama siapa? As-Sahihain. Dua ulama hadis yang menghimpunkan kitab-kitab yang sahih. Ataupun kalau tuan-tuan pernah dengar gelaran dalam hadis yang di bawah tu tulis muttafaqun alaih, iaitu hadis-hadis daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi untuk mukadimah Adab Al-Mufrad ini, sama-sama kita kenal sedikitlah peribadi siapa dia Imam Bukhari. Siapa nama tuan-tuan? Bukhari itu gelaran nama tempatnya. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah itu gelaran bagi datuknya. Nama Bukhari itu berasal daripada sebuah negeri ataupun daerah di Bukhara, Uzbekistan, di Asia Tengah. Kalau tuan-tuan biasa
menonton rancangan Jejak Rasul dulu. Biasa keluarlah cerita ni. Jejak Rasul biasa dulu lah. Cerita tempat kelahiran Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Negara Uzbekistan pun kita lihat ramai dari kalangan mereka yang beragama Islam. Di sana lahirnya seorang ulama yang hebat, namanya Imam Bukhari tadi. Kemudian Imam Bukhari, tuan-tuan, diriwayatkan dia lahir sekitar 194 Hijrah. Di Bukhara, Uzbekistan. 194 Hijrah. Sekarang 1444. Berapa ribu tahun tu beza? 1444 tolak 194 Hijrah. Tuan-tuan kira lah. Saja kita panjangkan masa kan, so tuan-tuan kira. Berapa jumlah ni? Banyak lah. Tak kira lah. Saya pun tak kira. 194 Hijrah. Jadi Imam Bukhari ini asalnya sejak kecil atau sejak lahir, beliau ini tidak celik. Beliau ini buta. Sehingga usia 10 tahun. Sepanjang usia dari kecil sampai 10 tahun, emak Imam Bukhari sering berdoa, selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan penglihatan. Dan akhirnya Allah Taala makbulkan doa. Maka dapatlah melihat itu Imam Bukhari tadi. Jadi di situ ada satu power namanya, tuan-tuan, doa ibu. Doa seorang ibu. Jadi tuan-tuan yang masih ada ibu, jangan segan-segan, jangan lupa minta doa. Walaupun kita umur dah 40, 50, kalau masih ada maknya, minta doa. Pesan kepada anak-anak yang dah masuk universiti dan sebagainya, gajian-gajian telefon mak ayah, minta doa. Doa ibu, doa bapa, sama jugalah, hebat-hebat. Jadi minta doa daripada ibu, khususnya bagi anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni, tuan-tuan, telefon daripada asrama minta apa? Minta duit dia. Telefon minta duit je. Sampai lupa nak tanya khabar dan sebagainya. Kalau tak ada duit, jarang telefon. Bila habis duit hujung bulan, telefon. Tak adalah satu kesalahan yang besar, tapi seharusnya ataupun sewajarnya seorang anak itu telefon, tanya khabar, akhir sekali baru minta duit. Bukan tak minta duit langsung, akhir sekali minta duit lah. Tanya khabar, nak makan belum, buat apa, gini. Nak periksa, minta doa, nutup tu, duit dah habis kan. Net, shilling dah habis kan. Ya, asrama kan tak boleh buat telefon. Jadi guna public pun. Dah klik, barulah, duit dah habis. Minta tolong hantar, jadi gitu. Okay. Jadi Imam Bukhari tadi usia kecil sampai 10 tahun dan beliau tidak boleh melihat. Dan suatu 10 tahun sampailah usia beliau wafat, beliau meninggal. Beliau hidup sekitar usia 62 tahun. Hampir-hampir dengan usia Nabi SAW. 62 tahun. Lahir 194 Hijrah, meninggal ketika usia 62 tahun. Berapakah tahun kematian atau kewafatan Imam Bukhari? Kira sendiri, kita tak ingat. 194 campungan 62, 200 kira tuan-tuan, tahun 200 berhijrah. Jadi ataupun sekitar usia Imam Bukhari tadi hidup pada zaman apa dia? Adakah sahabat, adakah tabi'in, ataupun tabi'in? Nabi sebut dalam hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun kelahiran ialah kurun aku, 100 tahun yang pertama. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian kurun yang berikutnya 101 sampai 200 Hijrah. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian diikuti kurun yang berikutnya 201 sampailah 300 Hijrah. Jadi Imam Bukhari ada dalam sekitar tahun itu, tuan, ada. Lahirnya pada zaman tabi'in 194 Hijrah, dan meninggalnya Imam Bukhari pada zaman tabi'in.
iaitu sekitar 240 lebih kan, hijrah gitu. Jadi gitulah di antara sedikit riwayat hidup dan Imam Bukhari. Kalau nak tahu karangan-karangan kitab beliau banyak tuan. Search lah Al-Fadil Al-Ustaz google.com. Banyak saudara-saudara kitab-kitab Imam Bukhari sana. Kan? Dengan siapa dia berguru, kan, ke mana beliau belajar, menuntut ilmu, kan, menghafaz hadis dan sebagainya. Itu ada dalam Al-Fadil Haji google.com. Boleh cari lah. Itu sekadar mukadimah tentang Imam Bukhari. Hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau yang akan sama-sama kita kongsi melalui kitabnya Adab Al-Mufrad. Jadi insyaAllah malam ni kita mukadimah ataupun bermulanya hadis yang pertama, iaitu bab yang pertama fi qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hadis yang pertama berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Awal-awal cerita tentang apa? Ketaatan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan oleh keturunan Nabi Adam AS. Itu apa dia? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Jangan kita anggap kewajipan itu hanya syahadah, solat, dan puasa, zakat, haji. Itu rukun. Itu rukun tuan-tuan. Dan itu juga wajib. Wajib untuk diamalkan atau dilaksanakan bagi rukun Islam tadi yang 5. Dan ada lagi perintah-perintah ataupun kewajipan-kewajipan yang tergantung ataupun terbeban ke atas bahu kita selaku ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu dan juga bapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil matan hadis ini saja. Pada dalam hadis ini disebut daripada siapa panjang. Itu dia punya apa ni, di antara adab-adab dalam menuntut ilmu hadis, kan. Meriwayatkan daripada siapa. Jadi di antara hebatnya ilmu-ilmu ataupun hebatnya syariat agama Islam ini, dia ada yang namanya nasab, kan, yang menyambungkan di antara sesuatu. Contoh nasab keturunan, kita tahu sesuatu. Sebab tu kita boleh tahu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi Muhammad sampailah Nabi Adam AS. Ada nasab dia. Di dalam setengah tempat Masjid Surau dia ada tampal, gantung nasab Nabi itu. Kan, daripada Nabi Adam turun ke bawah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kita maklum Nabi Muhammad kan terus sampai Nabi Ismail, kan, Nabi Ibrahim, kan, dan naik sampailah Nabi Adam AS. Itu nasab. Nasab dalam bab keturunan. Kemudian nasab dalam pengambilan ilmu hadis ni ada. Dia punya, orang kata apa? Dia punya adab ni, dia punya dari sudut apa dah sebut tuan-tuan dia punya tu lah kaedah belajar hadis. Boleh saja kita sebut apa hadisnya, tapi kalau nak mencapai apa ni, makam ataupun darjat ataupun keutamaan macam ulama-ulama hadis, maka perlu tahu siapa yang meriwayatkan sebagainya. Kemudian nanti dalam bab ulumul hadis banyak ceritalah tentang hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu biasalah 3 hadis yang mesti kita dengar, kan? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan sebagainya lah. Kemudian nanti adalah cabang-cabang daripada hadis yang dhaif nanti, dan cabang-cabang daripada hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Itu satu ilmu yang sangat luas dalam bidang hadis. Dan di antara kelebihan-kelebihan ataupun hebatnya ilmu-ilmu, dan khususnya ilmu dalam pengajian Islam, ilmu dalam hadis ni, kan, dia ada nasab. Siapa yang meriwayatkan, diambil daripada siapa, sampailah kepada sahabat Nabi dan kepada Nabi SAW. Okay. Jadi pada suatu ketika baginda Nabi SAW didatangi oleh sahabat, kan? Sahabat berjumpa dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam kan. Dan ketika itu perkara ataupun kisah hadis ini yang berlaku yang melibatkan sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud. Siapa pula Abdullah bin Mas'ud? Nak kena buka kitab sirah pula. Abdullah bin Mas'ud iaitu di antara sahabat Nabi yang mahir dalam bidang Al-Quran juga. Antara sahabat Nabi yang mahir dalam bidang qiraat. Sebab tu dalam ilmu qiraat dia ada qiraat Ibnu Mas'ud nanti. Bacaan-bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Qiraat ni betul-betul itu sebahagian daripada ilmu Al-Quran. Biasa kita tahu Quran ini ilmu tajwid kan. Ilmu tajwid itu masyhur dalam bidang Al-Quran. Tajwid biasa. Kemudian ada ilmu taranum yang lagu-lagu kan? Dan di antaranya ada ilmu qiraat, iaitu bacaan-bacaan yang mutawatir, bacaan-bacaan yang masyhur. Walaupun ada sedikit perbezaan-perbezaan di situ, tetapi riwayat ulama-ulama yang meriwayatkan bacaan itu yang diiktiraf oleh ulama-ulama qiraat. Maksudnya bacaan itu ada sanad, ada sumber yang sahih yang boleh dibaca. Cuma biasa kita bawa dalam solat ialah riwayat Hafs an Asim, itulah salah satu daripada imam-imam qiraat. Dan ada banyak lagi lah imam-imam qiraat yang lain. Kita ni baca riwayat Hafs an Asim. Itu pun kadang-kadang tak boleh nak beza. Harakat ni 4 ke 6, 2 ke 4. Jadi ada di kalangan kita pun belum mahir lagi. Bagaimana nanti kalau kita nak kenal ataupun berjumpa dengan ulama-ulama qiraat yang lagi besar, yang lagi banyak cabang ilmunya. Jadi Abdullah bin Mas'ud tadi ataupun hadis ini kan berkisarkan ataupun diceritakan kan merujuk kepada sahabat baginda Nabi SAW kan, itu Abdullah bin Mas'ud kan. Maka ketika itu beliau telah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ayyul amalil ahabbu ilallah kan? Apakah amal yang paling Allah Ta'ala cintai? Ahabbu, yang paling sayang kan? Yang paling disukai kan? Daripada perkataan hubbun, hubbun tu suka lah. Ahabbun, sangat disukai. Maknanya kesukaan ataupun kecintaan yang amat besar. Macam perkataan akbar lah kita sebut dalam lafaz azan tu kan, daripada perkataan kabir, kabir dosa kan. Dalam lafaz azan tak sebut Allah kabir, Allah kabir, tak boleh, sebab kabir ada lagi besar pada tu. Bila akbar paling besar, tak ada lagi besar pada akbar. Kabir tu besar, tapi bila ada akbar kan, yang paling besar, tidak ada lebih daripada akbar tadi. Sebab tu lafaz azan Allahu akbar, Allah yang maha besar, yang sangat besar kan. Jadi kalimah perkataan hubbun, ahabbu, iaitu yang paling Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah Taala paling mengharapkan amal itu dibuat oleh hamba-hambanya. Ayyul amal an ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Apakah dia amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu Allah Taala suka amal-amal sekian? Tak lain tak bukan baginda Nabi SAW. Siapa yang tahu apa Allah Ta'ala suka, siapa yang tahu Allah Ta'ala tak suka, sudah pasti baginda Nabi SAW. Jadi apakah setelah kewafatan Nabi SAW kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala benci? Mustahil tak tahu. Hadis-hadis Nabi banyak dah tercatat dalam kitab. Ayat-ayat Al-Quran pun dah lengkap semuanya. Allah Ta'ala cerita tentang yang mana halal, yang mana haram kan, yang mana boleh, tak boleh. Dan seperti kita sebut semalam lah, berkaitan tentang bab syariat kan, hukum hakam kita dah tahu dah. Yang mana perintah, yang mana larangan, yang mana suruhan, yang mana perlu ditinggal kan, ditegah dan sebagainya. Jadi suatu amal yang ingin diketahui oleh para sahabat kan, yang mana amal itu Allah Subhanahu wa taala suka, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama Nabi bagi tahu, antara amal-amal yang paling Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala cintai dan tuan-tuan apa dia? As-salatu. Apa dia? Salat. Kemudian bila? Ala waqtiha, salat pada waktunya kan? Salat pada waktunya. Kalau dari sudut mudah faham, iaitu apabila satu dah masuk waktu baru solat, dan yang kedua waktu solat tu kan kadang-kadang panjang.
Nanti timbul pula perbahasan. Waktu solat panjang, maghrib sampai isya. Waktu isya panjang sampailah waktu subuh panjang. Kan kemudian subuh sampai zuhur. Subuh tak sampai zuhur, subuh sampai waktu isyraq aja. Mana jadual, mana apa? Jam solat. Ada. Nampak ada waktu syuruk kat situ. Kemudian subuh, kemudian zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib. Cuma ada waktu-waktu karahah, waktu-waktu yang ditegah. Waktu-waktu yang makruh tanpa sebab. Kalau ada keuzuran dibenarkan. Tapi kalau saja-saja lewatkan boleh jadi makruh dan perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala larang. Jadi amal pertama yang disebut oleh baginda Nabi SAW, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia amal yang paling Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala suka? Maka Nabi bagi tahu, as-salatu ala waqtiha, salatlah pada waktunya. Dalam syarah ulama-ulama hadis dibagi tahu salat di awal waktu panjang. Maka yang manakah keutamaan itu? Awal waktu. Solat pada awal waktu. Solat awal waktu sendirian dengan solat dilewatkan sikit berjamaah. Yang mana lagi utama, tuan-tuan? Solat awal waktu. Allahu Akbar, azan. Habis azan aja terus solat. Tapi sendirian. Ataupun solat lewat sikit. Kan? Dah lepas azan, tunggulah beberapa minit. Ataupun lewat-lewat sikit. Selagi dalam waktu, kemudian baru solat. Tetapi dalam keadaan berjamaah. Yang manakah yang manakah mendapat fadilat lagi besar? Awal waktu ataupun solat yang lewat sikit tapi berjamaah. Maka dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan, tuan-tuan, sekiranya tidak ada apa-apa keuzuran, tidak ada apa-apa keuzuran, sudah pasti solat di awal waktu dan berjamaah. Itu kalau tidak ada apa-apa keuzuran. Tetapi jika ada keuzuran, contohnya tadi, solat awal waktu tapi tak ada orang berjemaah. Dia tunggu-tunggu tak ada orang. Muazzin azan. Lepas azan turun belakang, tak ada orang. Tunggu. Kan bulan tak timbul-timbul. Tunggu tak ada. Tak ada orang. Kan setengah jam tak ada orang, 1 jam tak ada. Contoh zuhur lah kan, semua orang kerja kan. Orang Sierra Pedara ni muda-muda lagi, semua kerja-kerja. Zuhur, azan tak ada orang. Setengah jam tak ada orang. Sampai pukul 3 tak ada orang. Kan? Jadi kalau dah tak ada orang, kan, kalau memang tak ada orang, maka dimaafkanlah oleh syarak untuk sembahyang sendirian. Tapi yang seelok-eloknya adalah di awal waktu dan juga berjamaah. Ataupun lewatkan sikit, tapi ramai orang boleh datang. Mungkin sebab tadilah waktu rehat berbeza-beza, maka nak kumpulkan orang tu makan masa. Azan 1.20, pukul 2 baru boleh berkumpul. Tetapi dapat berjamaah, maka itu lebih ahsan, lebih baik. Berbanding dengan awal waktu tapi sendirian. Kita faham macam itu. Dalam bab solat berjamaah, bagi kita lelaki yang baligh, yang mukallaf, yang sihat, yang cukup syarat-syarat untuk berjamaah ni. Bab berjamaah ni, tuan-tuan, lelaki besar dia punya tu. Tuntutan dia fardu kifayah bagi lelaki. Perempuan hukum dia apa? Harus saja. Sebagai ulama kata sunat. Kalau buka kitab fiqh lagi, dalam bab solat berjamaah ini ada pandangan ulama yang mengatakan solat itu fardu ain. Tuan-tuan, itu mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tuan-tuan, fardu kifayah. Ada sebagian ulama berpandangan apa? Fardu ain. Tuan-tuan bayangkan kalau solat berjamaah itu fardu ain. Macam mana, tuan-tuan? Kan ramai dari kalangan kita yang pening kepala ni. Kan? Fardu ain, maknanya apa? Wajib. Dan ada sebahagian lagi berpandangan, cuma pandangan ini pandangan yang lemah lah, tidak kuat, tapi at least dia ulama yang memberi pandangan. Apa dia kata? Solat berjamaah ini merupakan termasuk syarat sah solat. Lagi berat, tuan. Termasuk dalam syarat sah solat. Yang kita tahu syarat sah solat apa, tuan-tuan? Masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas. Jelas itu kita tahu syarat sah solat tu. Syarat sah solat. Dia mengatakan solat berjamaah ini salah satu daripada syarat sah. Ini pandangan ulama, cuma kaul ini kaul yang rendah lah, kaul yang lemah. Kan?
Ini ada rakaman ni kan, jangan nanti dimanipulasi, dipotong kat situ je. Oh, kata ustaz kata syarat sah tak. Sedikit pandangan mengatakan solat berjamaah itu merupakan syarat sah bagi solat. Dari sudut pengambilan hukum kat situ tuan-tuan, andai ini betul syarat sah, agak mampu tak kita tuan-tuan? Mampu tak? Siapa yang tak pernah tinggal solat berjamaah? Saya pun pernah tinggal. Kan, sembahyang sendiri biasa. Kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, alhamdulillah, bersyukur dan beruntunglah. Kan? Kita berpegang dengan hukum fardu kifayah. Maksudnya apa? Biasa orang kata fardu kifayah ni apa? Dah ada 2 orang, yang lain tak payah kan? Itu istilah je lah. Sebab syarat berjamaah ni ialah paling kurang 2 saja. Kan? Isnani fama fawqahuma jama'ah. Dalam sebuah hadis disebut isnani, 2 orang, fama fawqahuma, dan saat ke atasnya, selepasnya 3, 4, 5 dan 7, maka sudah okey untuk disebut sebagai jamaah. Maknanya 2 orang. Jadi fardu kifayah itu paling kurang 2 orang dalam suatu komuniti masyarakat. Takkanlah dalam beribu-ribu masyarakat dalam taman tuan-tuan ni nak cari 2 orang sahaja untuk wakilkan fardu kifayah tu tak ada. Mesti ada insya-Allah. Betul tak Haji? Insya-Allah mesti ada punya. Paling kurang. Kan jangan sampai tak ada. Mesti ada. Yang ada pula jangan kata AJK, yang penting AJK kan. Yang penting AJK. Jangan, masjid surau tu kan masjid AJK. Ini masjid kita semua. Ini rumah Allah Subhanahu Taala. Dah ada imam Bilal okey lah tu. Aku tak payah datang. Yang penting fardu kifayah, selamat. Kan tak tertuduh munafik dalam satu taman. Tak boleh gitu. Kan walaupun Nabi kata 2 orang dan selebihnya dah kira berjamaah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, lagi banyak jamaah lagi bagus, lagi bersama dia. Okey? Itu tadi yang pertama. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala as-salatu ala waqtiha, iaitu jaga waktu solat. Jangan sengaja lengah-lengahkan, jangan sengaja lewat-lewatkan, melainkan ada keuzuran, dimaafkan oleh syarak. Sebab itu kita sebut semalam dalam bab syariah, bab hukum hakam, ada ketikanya perkara itu menjadi wajib, ada perkara itu menjadi harus, ada perkara itu menjadi sunat, dan ada ketikanya perkara itu disegerakan, mesti segera, dan ada ketikanya perkara itu boleh dilewatkan berdasarkan hukum-hukum syarak yang diiktiraf. Kan? Tetapi yang paling baik tadi kembali kepada apa? Solat pada waktunya. Jika tidak ada apa-apa keuzuran, maka solat pada waktunya. Okay. Kemudian apa yang kedua Nabi sebut? Thumma ay, apa di selepas tu? Selepas solat, apa dia amal yang paling Allah Ta'ala suka? Iaitu thumma birrul walidaini, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Lepas solat, yang kedua ialah albirrul walidaini, buat baik kepada ibu bapa. Macam mana buat baik? Banyak tuan-tuan, ini subjektif. Cara buat baik kepada ibu bapa terlalu banyak, terlalu subjektif. Apa juga kebaikan yang boleh kita buat untuk ibu bapa? Berbakti kan kepada ibu bapa. Kan? Maksudnya apa? Kita ni servis untuk ibu bapa, berbakti kepada mereka. Pernah seorang sahabat yang nak pergi berperang, nak ikut pergi berjihad, nak ikut pergi berjuang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahu sahabat ni dia ada ibu yang tak sihat dan tak ada siapa boleh jaga, ibu yang uzur. Kan, maka dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku setiap kali perang tak boleh ikut. Kan, aku kali perang tak boleh ikut. Jadi aku teringin nak sekali-sekala ni, ataupun sekali seumur hidup aku ni Rasulullah, aku nak ikut perang dengan kau. Aku tengok sahabat lain semua lagi perang, seronok rasa. Dapat mati syahid dan sebagainya. Dia teringin nak perang. Nabi tahu keadaan rumah tangga, keadaan keluarga dia, apa yang ada dalam keluarga dia. Kan? Maka Nabi saja tanya, kan? Engkau ada mak kat rumah? Ada. Kan? Maka Nabi pun tahu ibu dalam keadaan uzur dan sakit. Maka Nabi kata apa? Izlam rijlaiha fathammal jannah. Kau uruskan kedua tapak kaki mak kau, engkau akan dapat syurga Allah Ta'ala. Tak perlu pergi perang, tak perlu pergi jihad. Menunjukkan apa? Maqam, kemuliaan, ketinggian darjat ibu bapa tadi. Uruskan rijlaiha, tapak kakinya. Bukan masuk urus tapak kaki basuh lagi, tak sudah. Maksudnya jagalah. Itu kalimah bahasa Arab. Kan, Islam rijlaiha maknanya jaga, bersihkan, uruskan kan kaki. Kan, kedua kaki ibu kamu, fathammal jannah, engkau pasti akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itulah di antara besarnya kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang ada ibu bapa yang boleh berbakti. Sebagai ulama lain sebut,
ibu bapa itulah kunci untuk kita syurga dan boleh jadi kunci untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih yang mana kita nak. Kalau rasa nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka berbakti, uruskanlah kedua ibu bapa. Kan? Saya ni pun dah berkebetulan dipindahkan, apa tahu dah transfer daripada Keluang ke Johor Bahru. Mak saya pula di Pasir Gudang, alhamdulillah. Mungkin ini rezeki Allah Taala nak berikan kepada saya supaya apa? Lebihkan masa untuk jaga mak. Sepanjang saya sejak balik Mesir kan, terus berkhidmat di Keluang sampailah akhir 2022. Jadi baliknya jarang lah, 2 minggu sekali, sebulan sekali kan. Jadi jarang balik. Jadi mungkin sepanjang tempoh tu kan, bapak saya dah meninggal, maknanya rasa kesal lah, tak dapat berbakti, jarang-jarang berbakti. Jadi mungkin peringatan Allah SWT kan, supaya apa, beringat. Dulu bapak engkau dah meninggal kan, barangkali Allah kata begitu, bapak engkau dah meninggal, jarang-jarang balik, mungkin tak dapat berbakti banyak-banyak. Okey, ini can masanya, mak masih ada, barangkali mungkin dipindahkan ke Johor Bahru, dekat sikit dengan maknya, boleh selalu-selalulah balik jumpa-jumpa. Mungkin itu hikmahnya, wallahu alam lah kan. Jangan pula dah makin dekat makin tak balik, lagi tak senonoh, na'udzubillah min dzalik kan. Dah makin dekat ni mungkin ada hikmahnya lah kan. Mak mertua pun dah meninggal, bapak mertua pun kat Kempas. Jadi mungkin sebelum ni susah ataupun jarang dapat berbakti. Jadi insyaAllah barangkali dengan perubahan tempat kerja ini, Allah Ta'ala letakkan kesungguhan pada diri saya lah khususnya, dan untuk banyak-banyaklah jenguk ahli keluarga khususnya, dan mak dan juga bapa mertua yang masih ada lagi. Okey, baik. Berbalik kepada amal yang paling Allah Ta'ala cintai tadi. Yang pertama, solat pada awal waktu, tuan. Dan yang kedua, Nabi bagi tahu iaitu apa? Al-birrul walidaini. Kalimah bir, buat baik. Kalimah bahasa Arab, tuan-tuan, dia punya unik, hebat betul. Berbeza dengan baris sahaja, boleh berubah-ubah makna. Contoh tadi, bara, birru. Kan? Bara, kan, ba dari bawah. Birrun, maksudnya apa? Buat baik, berbakti. Bara lagi, tukar baris atas. Bar. Tadi bir, dibacanya bar. Dibaca baris atas, bunyi bar, maksudnya apa? Darat. Daratan. Kawasan daratan. Kemudian, baris atas, daratan. Baris bawah, bunyinya berbakti. Kalau ba tukar baris depan, bunyinya bur. Bur maksudnya apa? Gandum. Itu hebat bahasa Arab. Jadi tuan-tuan belajar kan Ustaz Nizam, insya-Allah boleh. Itu hebat bahasa Arab. Seni bahasa Arab. Hanya dengan baris saja boleh berbeza. Kan? Huruf-huruf lain mana ada baris-baris. A, B, C, D aja baris atas tak ada. Bahasa Arab ada baris. Kan? Sebab tu orang kena mengaji kitab. Kan? Mengaji kitab. Kalau tak mengaji kitab, tak tahu nusaraf, tak kerti baris. Tak tahu mana apa. Kadang-kadang kitab tak ada baris, bara saja. Apa di bara tu? Kalau baca birrun jadi khidmat, berbakti. Kalau baca baris atas, barrun jadi daratan. Baca baris bawah atau baris depan jadi burrun, iaitu gandum. Jadi itulah sebahagian ataupun sedikit daripada seninya, indahnya bahasa Arab. Belajar. Tak semestinya belajar bahasa Arab seperti Jordan, tak. Dekat Malaysia boleh belajar sikit-sikit basic-basic bahasa Arab ni. Kan itu di antara lah kalimah-kalimah ataupun bahasa-bahasa yang seronok kita kena belajar. Sebab Quran yang kita baca tu dalam bahasa Arab, jangan lupa belajar bahasa Arab. Sekurang-kurangnya tahu makna, tahu terjemahan, barulah boleh mendatangkan khusyuk dan tawaduk ketika mana baca Al-Quran, sebab boleh faham terjemahan. Kenapa? Kerana kita ada belajar sedikit sebanyak kan dalam bahasa Arab tadi. Okey, baik, itu yang kedua, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Kemudian sahabat tanya lagi, "Tsumma ay?" Apakah dia amalan seterusnya? Apakah amalan seterusnya? Maka Nabi bersabda, "Tsumma jihadu fi sabilillah." Kan? Apa dia? Iaitu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni pula suatu yang luas ilmu pengetahuannya. Kita kalau dengar jihad apa tuan-tuan? Pedang, perang, kan? Angkat pedang, angkat parang, angkat senapang, kan, perang sana sini. Itu biasa kalau orang faham maksud jihad. Asal jihad fisabilillah dia perang, tak. Jihad fisabilillah dia bukan perang semata-mata tuan-tuan.
Apa perkara-perkara yang kita buat, yang kita korbankan, yang kita sanggup korbankan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena jihad. Tuan-tuan daripada rumah tadi nak ke masjid, nak ke surau, tuan-tuan, jalan nak ke surau ni fisabilillah lah, fisabilillah. Maka kalau kita tak berkorban daripada rumah nak sampai ke surau, kita takkan sampai ke surau ni. Apa contoh korban kita? Korbankan tenaga kita ni. Kalau ikutkan malas, sedap duduk depan TV tu kan, rancangan TV, duduk depan TV, pegang remote, tekan kan, tukar-tukar channel. Tapi kerana kita nak dapat pahala jihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka kita lawan tu. Kita korbankan kita punya rancangan TV, korbankan ngantuk, korbankan duit minyak motor, korbankan duit minyak kereta, korbankan apa semua yang ada kat rumah tu, tilam, bantal, sofa, tinggalkan kejap, jalan kaki naik motor sampai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian jihad pada jalan Allah Taala. Bukan hanya perang semata-mata. Kan? Dalam hadis yang Nabi sebut, jihad yang paling besar, jihad lawan hawa nafsu. Oh, lagi payah tu. Jihad melawan hawa nafsu. Kan? Nafsu kita ni, macam-macam keinginan yang kita nak. Kan kadang-kadang keinginan tu menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan nafsu, lawan perasaan tu. Jihad. Itu tu maksud jihad fisabilillah. Tuan-tuan pergi kerja pagi-pagi lepas subuh. Kan? Lepas waktu syuruk keluar pergi kerja. Tuan-tuan pergi kerja ibadah fisabilillah juga tu. On the way tiba-tiba nauzubillah musibah, accident, mati. Termasuk kategori mati syahid. Tapi syahid akhirat bukan syahid dunia. Maksudnya apa tuan-tuan? Uruskan seperti mana? Biasa mandi, kapan, sembahyang, tanam. Sebab syahid akhirat saja, tak syahid dunia. Kalau yang perang tu, meninggal perang, tu syahid dunia. Maksudnya dia tak perlu kepada mandi, tak perlu pada kapan. Dengan pakaian perang yang dia ada tertutup, dengan darah-darah tu, terus dikebumikan, disolatkan dan dikebumikan. Itu syahid dunia. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh kita faham, yang ulama bahas berkaitan tentang al-jihadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad, yang berkorban, melawan hawa nafsu, melawan perasaan, kan, melawan keinginan, melawan tuntutan hati ni untuk perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu tiga antara amal yang Nabi bagi itu kepada sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan Allah Taala kasih, dan Allah Taala mengharapkan hamba-hambanya laksanakan dan melakukan amal demikian. Apakah kerana kalau Allah Ta'ala mengharapkan begitu, manusia tak buat, Allah Ta'ala rugi? Tidak, na'udzubillah. Allah Ta'ala tidak berhajat pun pada amal makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak berhajat kepada amal makhluk. Makhluk, kita manusia tak buat apa-apa, Allah Ta'ala tak rugi, tak ada kesan apa pun. Tapi siapa yang rugi? Kembali kepada kita. Kita memang memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak berhajat apa pun kepada kita. Jadi kenapa Allah Ta'ala suka mencadangkan amalan begini, perbuatan begini, ibadah begini, begini sebagainya? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan kalau tuan-tuan pernah dengar kisah saat kewafatan baginda Nabi SAW, kan, saat kewafatan baginda Nabi SAW, kan, Nabi ada buat permintaan pertanyaan kepada Jibril alaihissalam ketika itu, kan, wahai Jibril, apa yang Allah Ta'ala dah sediakan kepada aku? Maka Jibril beritahu, Allah Ta'ala dah bukakan pintu langit, dan malaikat-malaikat sudah sedia nak sambut kedatangan engkau ya Rasulullah. Itu satu benda gembira. Itu dah cukup gembira dah. Tapi Nabi tanya lagi, wahai Jibril, apa lagi Allah Ta'ala sediakan? Allah Ta'ala akan berikan kau bidadari macam-macam dalam syurga semua sekali, yang akan bantu, yang akan jadi penjaga dan sebagainya lah. Itu pun dah menggembirakan kalau kita dengar, tuan-tuan. Ditanya lagi, wahai Jibril, apa lagi Allah Ta'ala sediakan? Kan? Maka Jibril bagi itu dalam syurga untuk engkau Rasulullah dah ada istana, dah ada sungai, dah ada macam-macam semua tumbuhan, pokok-pokok, macam-macam. Semua ada lengkap. Dah cukup lengkap dah dalam tu. Nabi tanya lagi, ya wahai Jibril, kan, apa lagi yang Allah sediakan? Maka Jibril pun pelik. Ini mesti ada something yang kau nak tanya, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, apa sebenarnya kau nak? Apa sebenarnya yang kau nak katakan ni? Sebab apa yang Nabi sebut, apa yang Jibril bagi tahu tadi, benda tu yang bukan Nabi nak dengar. Nabi memang dah confirm syurga, tak ada masalah. Nabi dah confirm dapat tempat maqam mahmudah. Hari-hari kita doa selepas azan, selepas iqamah. Maqam yang paling tinggi, maqam paling mulia. Kan? Itu dah confirm dari Nabi. Nabi
Tidak apa maknanya, benda tu bukanlah suatu yang Nabi nak mengharapkan dengar suatu sebelum saat sakaratul maut, dicabut oleh malaikat maut tadi. Jadi akhirnya Jibril pun beli mesti ada benda something yang kau tanya Muhammad. Wahai Muhammad, apa sebenarnya kau nak bagi tahu? Maka Nabi kata, kan, bagaimana dengan amal umatku, puasa dia, solat dia, sedekah dia dan sebagainya. Macam mana dengan amal-amal begitu? Maka ketika mana pertanyaan itu dikeluarkan oleh Nabi SAW, maka diangkat perkara demikian dan akhirnya turunlah perintah Allah SWT bagi tahu kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, bagi tahu kepada Nabi SAW, dan sesungguhnya syurga, kan, syurga itu telah diharamkan untuk apa? Untuk umat-umat, kan, sebelum umat kau. Maksudnya apa? Keutamaan Allah Ta'ala berikan kepada apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar jaminan daripada Allah Ta'ala melalui Jibril AS tadi, barulah Nabi tenang dan senang hati. Kemudian barulah Nabi memberi isyarat kepada malakul maut untuk dicabut nyawanya. Baru Nabi rasa tenang. Kan Allah Ta'ala sendiri dah beri jaminan kepada Nabi. Allah Ta'ala tidak akan berhenti memberi apa yang Nabi inginkan, Nabi suka, sampailah Nabi suka benda tu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala tidak akan berhenti beri. Apa yang Nabi nak, Allah Ta'ala beri. Apa yang Nabi minta, Allah Ta'ala beri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Nabi suka, Nabi senang hati, Nabi gembira, selagi itulah, kan, Allah Ta'ala akan beri-beri. Maksudnya saat sakaratul maut tadi apa? Nabi akan gembira, akan tenang saat kewafatannya apabila dapat tahu macam mana nasib umat-umat baginda. Sebab tu Nabi tanya tentang amal. Nabi tak cerita, tak tanya tentang syurga macam mana, sebab Nabi dah tahu. Tapi Nabi nak mengharapkan apa tadi? Nasib umat-umat baginda selepas kewafatan Nabi. Dan akhirnya bila Jibril bagi tahu, Allah Ta'ala bagi jaminan umat Nabi yang paling awal akan dimasukkan syurga. Tidak akan ada umat-umat sebelum Nabi yang masuk syurga melainkan umat Nabi Muhammad yang paling awal masuk syurga. Beruntung besar kita tuan-tuan. Kan? Lahir yang paling last sekali umat Nabi Muhammad SAW. Apabila dihisab di yaumul mahsyar, yang paling awal sekali masuk syurga. Dekat dunia kalau perkara begitu berlaku, orang penuh benci, tuan-tuan. Kan? Masuk kerja lambat, tiba-tiba dia paling awal dapat naik pangkat. Macam itu satu contoh juga lah. Junior baru masuk kerja tahun lepas, tiba-tiba tahun depan naik pangkat CEO terus. Contoh macam itulah. Apa jadi dengan kita punya geng-geng dalam office? Masing-masing buat reformasi, tunjuk perasaan. Yalah, masuk, wujud, datang dalam suatu komuniti paling lewat, tiba-tiba dia paling awal dapat naik pangkat, dapat keutamaan. Oi, semua tak puas hati. Padahal benda tu yang menggembirakan siapa? Dia seorang gembira sebab dia naik pangkat, tapi akan mengundang kebencian orang. Tetapi untuk Nabi SAW, kan, selayaknya Allah Ta'ala berikan keutamaan. Dan kenapa? Kerana Nabi memikirkan dan sentiasa menanti-nantikan apa hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat baginda. Jadi kalau macam tu pun tuan-tuan, kita tak boleh timbulkan dalam hati perasaan cinta kasih kepada Nabi SAW. Tak tahu cakap apa tu. Punya macam tu sampai dah sakaratul maut pun Nabi nak tahu macam mana umat-umat Nabi. Kan kita boleh sambil lewa kepada Nabi SAW. Kan khatib di atas mimbar solat hari Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Suruh berselawat, ngorok semua sekalian. Time suruh selawat, khatib suruh selawat, semua tidur. Kan suruh buat majlis maulid, suruh buat majlis-majlis besar-besar ingat Nabi SAW. Kan duduk beramai-ramai selawat, tak nak. Jadi kan itulah satu-satunya amal yang ikhlas ke tak ikhlas ke apa benda ke, pahala mengalir. Selawat terpaksa ke, suka hati ke, rela ke, ikhlas ke, tak sengaja ke, selawat pada Nabi ada pahala. Jangan tak sengaja melatah selawat okey lagi. Orang cucuk pinggang, Allahumma shalli ala Muhammad, okey lagi. Kita risau sekarang orang melatah ni bukan-bukan tuan-tuan. Yang keluar bukan-bukan tu masalah. Tak sengaja selawat, orang melatah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Terkejut. Tengah-tengah jalan nampak tikus lalu ke, nampak rimau lalu ke, gajah lalu ke, terkejut, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak sengaja nak sebut, dapat pahala. Itu Nabi sebut. Amalan yang tak perlu pada ikhlas. Buat aja, walau terpaksa, walau tak sengaja,
sebut saja sudah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, tadi mukadimah pada bab pertama berkaitan tentang apa? Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Perintah Allah Subhanahu wa taala atau wasiat kepada kita, pesan kepada kita supaya apa? Berbuat baik kepada ibu bapa. Berdasarkan daripada hadis Nabi tadi, pada sahabat tadi, tentang amalan-amalan yang paling Allah Ta'ala suka dan paling Allah Ta'ala cintai. Yang pertama, jagalah solat kita pada awal waktu. Dan paling baiklah awal waktu dan berjamaah. Jangan awal waktu tapi sembahyang sendirian, rugi tuan-tuan. Kan? Awal waktu, masuk waktu, datang ke masjid dan dapatlah berjamaah. Sebab kita orang lelaki. Orang perempuan lain cerita, lelaki. Maka berjamaahlah. Kalau tempat kerja, carilah mana-mana masjid surau dan sebagainya, berjamaahlah di tempat kerja. Kan? Jangan tinggalkan jamaah, rugi. Dan yang kedua, Nabi pesan ialah albirrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa. Itu di antara amalan yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala cintai. Dan yang ketiga ialah al-jihadu fi sabilillah, berjuang, berjihad pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak pada fi sabilillah, kita membantu orang fi sabilillah. Ada orang nak belajar, anak saudara nak belajar, anak jiran nak belajar, ada anak yatim nak belajar, kita dah tak nak belajar dah, kan? Kepala dah pening dah, umur dah banyak sangat, tak mampu nak belajar lagi, maka kita bantu dia belajar, pun dapat pahala fi sabilillah. Pahala fi sabilillah, tuan-tuan, ulama tak bahaskan terlalu banyak amal-amal yang termasuk kategori jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan waktu yang Allah Taala berikan kepada kita, selama mana kita masih boleh buat tiga-tiga ni. Kan? Boleh jadi ada orang yang tak boleh buat perkara yang kedua, berbakti pada ibu bapa, dah tak ada mau apa. Kan? Jadi yang pertama masih boleh buat, solat pada awal waktu. Sakit, uzur, demam, musafir tidak menjadi alasan untuk tidak solat pada awal waktu. Barangkali yang kedua, berbakti pada ibu bapa, mak ayah dah tak ada, apakah terhenti amal? Tidak. Doa anak yang soleh berpanjangan. Nak berbakti kepada ibu bapa dah tak ada, jagalah adik-beradik mak ayah, pun pahala sama Nabi kata. Adik-beradik mak ayah masih hidup, mak ayah dah tak ada, ada adik-beradik mak, kan? Adik-beradik mak ayah masih ada, rajin-rajin telefon, rajin-rajin ziarah, rajin-rajin sumbang dan sebagainya. Dan mudah-mudahan pahala yang kita buat itu sampailah kepada arwah mak ayah kita. Jadi itulah perkara-perkara yang boleh sama-sama insya-Allah kita cuba amal dan juga kita terapkan dan kita galakkan kepada diri kita sendiri dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.